Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bagan. Kerajaan memahami dan prihatin terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat dan perniagaan serta ekonomi secara keseluruhannya disebabkan oleh penularan COVID-19. Ia telah memberi kesan kepada seluruh ekonomi dunia termasuk Malaysia. Daripada lebih 80 langkah dan inisiatif yang diperkenalkan dalam prihatin dan juga penjana, salah satu daripadanya adalah bantuan moratorium, iaitu penangguhan bayaran balik pinjaman secara automatik. Ia merupakan hasil kerjasama kerajaan, Bank Negara Malaysia serta bank-bank tempatan. Bantuan moratorium ini yang disasarkan selama 6 bulan antara April hingga September tahun ini bertujuan untuk membantu peminjam individu dan juga PKS bagi mengurangkan beban aliran tunai atau dengan izin reduce cash flow challenges, terutamanya ketika PKP yang telah memberikan kesan secara langsung kepada kegiatan ekonomi. Pada 6 hari bulan Mei, Kementerian Kewangan juga telah mengumumkan bahawa kerajaan telah mencapai kata sepakat dengan industri perbankan untuk tidak mengenakan caj tambahan atas bayaran ansuran perjanjian sewa beli ataupun untuk konvensional and syariah. Ini bermakna jumlah ansuran bulanan pinjaman tidak akan berubah bagi peminjam sewa beli sepanjang tempoh pembiayaan tersebut dan tiada sebarang caj tambahan akan dikenakan sewaktu tempoh moratorium. Peminjam hanya perlu menyambung pembayaran ansuran seperti biasa berdasarkan terma-terma perjanjian dengan bank masing-masing, termasuk tambahan 6 bulan bagi keseluruhan jadual pembiayaan juga untuk memilih manfaat moratorium tersebut. Selain itu, sektor perbankan juga telah memutuskan bahawa faedah atau keuntungan yang dikenakan tidak akan dikompaundkan semasa tempoh moratorium. Ingin saya ingatkan bahawa Malaysia adalah satu-satunya negara yang melaksanakan moratorium secara automatik selama 6 bulan demi manfaat rakyat dan perniagaan. Sehingga kini lebih 7.7 juta rakyat atau 93% daripada peminjam individu serta lebih 243,000 perniagaan atau 95% daripada peminjam PKS sedang memanfaatkan moratorium pinjaman tersebut. Walaupun moratorium tidak meliputi hutang pemegang kad kredit, kredit kad, namun bagi mereka yang menghadapi masalah kewangan, bank-bank telah menawarkan penukaran baki tertunggak kad kredit kepada pinjaman berjangka dengan izin term loan untuk tempoh sehingga 3 tahun dengan kadar faedah yang lebih rendah daripada kadar kredit biasa. Tuan Yang di-Pertua, dengan pembukaan semula ekonomi, ada individu dan perniagaan yang kini mampu memulakan semula bayaran pinjaman mereka. Namun akan ada mereka yang masih tidak mampu kerana kehilangan pekerjaan atau disebabkan sektor ekonomi mereka yang terjejas. Bagi golongan ini, bantuan yang bersasar akan dipertimbangkan oleh institusi perbankan. Izinkan saya berkongsi bahawa bank-bank ini secara proaktif sedang giat menghubungi para peminjam. Tuan Yang Bertuah, kerajaan melalui Bank Negara turut memantau kemajuan usaha-usaha yang dilaksanakan oleh institusi perbankan, agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK dan juga skim penyelesaian pinjaman kecil SPPK bagi memastikan peminjam yang layak terus mendapat bantuan yang sewajarnya. Usaha membantu peminjam perlu diseimbangkan dengan usaha bagi memastikan institusi perbankan kekal berdaya tahan agar mampu untuk terus membiayai kegiatan ekonomi dan menyokong proses pemulihan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Bagan soalan tambah pertama. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan atas jawapan tadi. Saya ingin bertanyakan ekoran daripada pelaksanaan moratorium selama itu 6 bulan. Apakah implikasi kos yang ditanggung oleh pihak pembangkang? Dan sekiranya tidak ada kos, mengapa ia tidak boleh dilanjutkan untuk satu tempoh masa 6 bulan lagi supaya kita dapat membantu perniagaan-perniagaan dan juga individu untuk menghadapi masalah new normal ekonomi seperti yang disebutkan tadi. Dan lebih-lebih lagi bila ada kemungkinan PKP yang kedua mungkin akan dilaksanakan. Dan oleh sebab itu adalah penting bahawa moratorium dilanjutkan. Dan di samping itu, untuk membantu mereka, adakah pihak menteri setuju untuk menambah
grant khas prihatin untuk SMEs, di mana permohonan yang dibuat adalah melebihi apa yang telah ditawarkan. 2.1 bilion telah pun habis. Dan juga PSU contohnya, itu untuk bantu orang-orang biasa. Itu program subsidi upah ini juga harus dilanjutkan supaya kita dapat membantu mereka, dan bolehkah anggaran kos ini dapat dinyatakan. Dan saya akan berikan satu email yang dihantar kepada saya, ini baru saja, seorang KTTO daripada Kuching berkaitan dengan masalah tak dapat bantuan daripada GKP. Bolehkah ia dapat dilanjutkan untuk membolehkan mereka mendapat bantuan RM3,000 ini? Ini sangat penting untuk rakyat biasa. Kalau anda tak ada minat, itu punya pasal, tapi itu penting. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Sila Menteri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. Mungkin saya jawab soalan kedua tu, grant khas prihatin. Grant khas prihatin peruntukannya ialah berjumlah RM2.1 bilion. Setakat ini sebanyak 545,000 mikro PKS telah dapat manfaat ini, di mana sebenarnya peruntukan ini untuk 700,000 mikro PKS. Oleh itu memang kita boleh kaji semula, tapi yang pentingnya seperti yang Berhormat Bagan sebut, kita perlu memberi pertolongan kepada sebanyak mungkin mikro PKS. So setakat ini 545,000 PKS yang telah mikro PKS yang telah menerima bantuan ini. Yang seterusnya yang mengenai anggaran kerugian bank yang that will be impacted lah dengan izin dengan moratorium berterusan. Jadi sistem perbankan ini dianggap mengalami kerugian pengubahsuaian hari pertama piawaian pelaporan perakiraan Malaysia dengan izin MFRS 9 lah, sebanyak 1.06 bilion ringgit bagi setiap bulan tempoh moratorium dilanjutkan. Jadi untuk tempoh 6 bulan moratorium diberikan secara keseluruhan, jumlah kerugian dianggap memecah 6.4 bilion ringgit, bersamaan dengan pengurangan kapasiti bank itu sendiri untuk memberi pinjaman baru sebanyak 79 bilion ringgit sama ada kepada rakyat atau peminjam. Yang penting ialah untuk memastikan rakyat terpelihara. Oleh itu, jika PKP insya-Allah tak dilanjutkanlah. Kalau ada PKP itu dilanjutkan, kerajaan sentiasa akan memantau keadaan dan perkembangan semasa dan akan mengambil tindakan yang diperlukan seperti yang dibuat sebelum ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Papar. Untuk subsidi upah. Subsidi upah sila. Papar. Ya. So untuk subsidi upah, peruntukannya berjumlah 15 bilion ringgit. Pada masa ini sebanyak 7.8 bilion ringgit telah disburse dengan izin. Seramai lebih kurang 2.75 juta rakyat Malaysia lah yang memanfaatkan ini. Soalannya sama ada akan ditangguhkan lagi. Buat masa ini hinggalah akhir bulan Disember. Kita akan kaji kalau pada masa itu sama ada subsidi upah ini perlu ditangguhkan atau tidak. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Papar. Pertanyaan Papar. jawab di sana yang tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Yang Pertua. Saya nak ucapkan tahniah di atas tindakan yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Perikatan Nasional, ya, yang telah mengambil tindakan yang cukup baik. Kalau berkata harapan pemerintah, tentu alasan dia duit tak ada, utang banyak trilion-trilion. Dah tentu punya lah. Sila-sila akhir bulan dah tak ada lah, moratorium pun mungkin tak ada. Ya, ini yang nak amalkan hari kenapa? Tanjung Karang, soalan saya. Soalan saya. Andaian sahaja. Andaian apa? Kenyataannya. Ya. Andaian apa? Kenyataannya, itulah jawapan yang dia bagi. Utang trilion. Tapi tahniah Kerajaan Perikatan Nasional di atas kebijaksanaan Perdana Menteri dan juga kebijaksanaan Menteri yang begitu muda dan bijaksana. Nak dapat jawatan apa? Nak dapat jawatan apa? Telah diambil. Hanya satu saya nak cakap. Sila. Saya nak tanya satu. Sejak dilaksanakan pada bulan April 2020, apakah impak moratorium kepada rakyat dan juga perniagaan? Ini yang saya nak tanya. Kesan positifnya. Yang tadi bagian cerita kesan negatif, kesan positif kepada ekonomi yang kita tahu kalau tak betul dihandle,
tahun hadapan ke atau yang akan datang akan menyebabkan ekonomi kita mungkin lebih negatif. Apa kesan positifnya? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Karang di atas soalan yang dibangkitkan. Izinkan saya bermula dengan menyatakan bahawa moratorium asal yang diumumkan pada bulan Mac yang lepas dan dijangka berkuat kuasa antara April hinggalah akhir September ini merupakan langkah yang seperti saya sebut tadi diambil oleh Bank Negara Malaysia bersama dengan sektor perbankan untuk menyokong usaha kerajaan untuk membantu rakyat dan perniagaan dari segi mengurangkan bebaran aliran tunai atau dengan izin cash flow concern bagi memastikan rakyat dilindungi ketika tempoh PKP. Antara negara yang telah memperkenalkan moratorium termasuk Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina, UK, Itali, Kanada, Amerika Syarikat. Di kalangan negara-negara yang memperkenalkan moratorium ini, Malaysia lah adalah satu-satunya negara yang terawal melaksanakan moratorium secara automatik. Dan Malaysia lah adalah negara yang hanya Malaysia lah yang membuat moratorium 6 bulan. Ya. Sejak 1 April 2020 yang lalu ataupun setakat 20 Julai, nilai moratorium tersebut seperti saya umumkan last week, seminggu lepas, ialah 59 bilion ringgit. Secara keseluruhan, seperti yang saya jawab kepada Yang Berhormat Bagan tadi, 7.7 rakyat Malaysia telah memanfaatkan moratorium, iaitu 93% daripada peminjam individu. Alhamdulillah, saya yakin moratorium ini telah sedikit sebanyak dapat membantu rakyat dan perniagaan mengarungi tempoh yang mencabar disebabkan COVID-19. Saya ingin mengatakan dalam perbincangan yang sedang diadakan sekarang bersama dengan Bank Negara Malaysia dan sektor perbankan mengenai hala tuju ke hadapan, mereka telah memberi komitmen untuk terus membantu rakyat dan perniagaan yang memerlukan bantuan dalam tempoh yang mencabar ini. InsyaAllah keputusan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Terima kasih.